Warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how are you? Hope you guys are doing well. So basically hari ini kita akan belajar biology. Topik kita pada hari ini adalah disease. Okay, kalian boleh buka buku teks, muka surat 148 hingga 149 sebagai rujukan. Okay, jadi untuk topik kita pada hari ini, kita akan belajar few diseases. Okay, nama diseases and then anda kena tahu bagaimanakah penyakit tersebut boleh menjangkiti manusia dan apakah kesan penyakit tersebut kepada manusia. Okay, jadi tanpa menyingkirkan masa, mari kita pergi kepada penyakit yang pertama. Okay, ini adalah penyakit Bilharzia. Okay, anda boleh lihat pada gambar ini adalah satu budak yang telah dijangkiti Bilharzia. Macam mana budak tersebut boleh mendapat penyakit ini? Okay, dia dijangkiti penyakit ini ketika dia bermain di satu kawasan air yang telah tercemar dengan cacing. Okay, kalian tengok pada skrin, cacing berwarna pink ni itulah cacing yang boleh menyebabkan Bilharzia. Okey, selepas dia bermain di kawasan yang telah dicemari oleh cacing tersebut, cacing ini telah hidup dalam darah budak tersebut sejak hari pertama dia dijangkiti. Okey, apa yang berlaku? Telur cacing tersebut boleh dilepaskan keluar dari badan melalui air kencing dan juga tahi. Okey, melalui urine and feces. Jadi apa yang berlaku jika kawasan air di tempat budak ini tinggal telah dicemari dengan najis budak ini, cacing tersebut boleh menjangkiti orang lain. Jadi orang lain pun boleh terkena bilharzia juga. Okey, apa yang berlaku? Budak ini telah merana daripada anemia, diarrhea dan dia juga mengalami rosak pada hati. Okay, dan saiz dia juga lebih kecil berbanding daripada rakan-rakan yang sebaya dengan dia. Okay, bahaya right penyakit ni. Kita tak nampak cacing, jadi sentiasa pastikan, sentiasa jaga kebersihan diri kita. Okay, mari kita tengok penyakit yang kedua. Okay, river blindness. Kalau kita tengok, daripada nama ni pun kita tahu apakah penyakit tersebut. Okay, blindness, buta dan dia dicemari di kawasan yang berdekatan dengan sungai. That's why nama penyakit ni adalah river blindness. Okay, tapi anda jangan risau, penyakit ni tak ada di Malaysia. Tapi kita perlu belajar kerana kita boleh ada potensi untuk mengalami penyakit tersebut kalau kita tak jaga kebersihan. Okey, dan ini anda boleh lihat, ini adalah gambar salah satu kawasan di Afrika. Okey, mereka ni duduk berdekatan dengan kawasan sungai yang tidak bersih. Okey, jadi apa jadi? Cacing warna kuning di bawah ni telah menjangkiti kawasan sungai tersebut dan dia hidup di dalam black flies, di dalam satu lalat, rupa dia macam lalat. Okay, yang kita panggil sebagai black flies, dan bila mereka yang duduk di kawasan tersebut digigit oleh black flies yang ada cacing ni akan masuk ke dalam badan orang tersebut. Okay, dan cacing ini kebanyakannya dia akan duduk di kawasan mata. Sebab itulah orang yang terkena penyakit river blindness ni dia akan buta. Dan apa yang akan jadi selain daripada mereka buta, kulit mereka juga sangat gatal. Sebab cacing ini dia suka duduk di permukaan kulit. Okay, jadi sebelum mereka buta tu adalah satu tahap yang dah ekstrim. Maksudnya dia dah kritikal lah, dah lama dia ada cacing tu dalam badan. Pada permulaan, cacing tersebut akan duduk di permukaan kulit. Jadi dia boleh nampak kulit dia macam ada benjol-benjol. So sebenarnya dalam tu ada ulat. Dia bukan sekadar benjol, bengkak dan sebagainya. Okay. Dua penyakit ni kita panggil sebagai tropical diseases. Okey, kenapa? Kerana dia berlaku di kawasan tropika, di kawasan Afrika yang kurang terjaga kebersihannya dan kurang perbelanjaan perubatan diberikan untuk mencegah penyakit tu. Okey. Dan kalau kita kena bersyukur kenapa kita tinggal di Malaysia kerana walaupun Malaysia berkawasan tropika tapi kita bebas daripada penyakit bilharzia dan river blindness kerana kita terjaga sedikit dari segi kebersihan sungai dan sebagainya. Jadi kalau kalian tahu ada satu kawasan tu dia tidak bersih, kurang bersih, janganlah selalu pergi, okey? Sebab kita tak tahu apa penyakit yang kita boleh dapat daripada tempat-tempat tersebut.
Okay, kita dah cover 2 penyakit. Mari kita tengok penyakit yang seterusnya. Masih berkenaan dengan cacing. Okay, kalian lihat di gambar ini. Okay, sangat menggelikan. Ini adalah cacing yang dikeluarkan daripada usus manusia, daripada man's human intestine. Okay, apa yang berlaku? Cacing ni, dia dah masuk dan hidup membiak di dalam human intestine. Okay, dan telur mereka seperti penyakit berhazia tadi, dia boleh keluar melalui feces. Okay, dan jika telur tersebut mencemari mana-mana penyakit atau minuman yang lain, orang yang makan ataupun terkena, dia boleh dijangkiti penyakit yang sama. Sebab tu kenapa pentingnya kita untuk menjaga kebersihan. An-nazafatu minal iman. Okay, pentingnya kita menjaga kebersihan. Dan apa yang berlaku jika seseorang itu mempunyai cacing dalam badan dia, dia akan menyebabkan slow growth, tumbesaran yang perlahan. Dia akan menyebabkan malnutrition. Kenapa dia boleh kena malnutrition? Sebab segala apa yang dia makan bukan pergi ke badan orang tersebut. Dia pergi ke cacing tersebut. That's why cacing tu boleh membesar dengan jayanya dalam usus orang tu. Okay. Dan dia juga boleh kena anemia. Okay, kenapa dia boleh kena anemia? Sebab segala nutrien yang diperlukan untuk badan diserahkan kepada cacing tersebut. Okay, jadi kalian jaga kebersihan diri, okay, jaga kesihatan. Dan dia akan menyebabkan jika anak-anak kecil yang terkena, dia akan student tersebut akan susah untuk do well in school. Okay, Alhamdulillah, kalian adalah antara golongan yang sihat. Kalian boleh buat yang terbaik di sekolah. Okay. Kita dah tengok 2 jenis penyakit yang disebabkan oleh cacing. Okey, mari kita teruskan untuk penyakit seterusnya. Tuberculosis. Okey, anda tengok imej ini. Ini adalah salah satu imej orang yang telah dijangkiti tuberculosis. Okey. Simptom pertama untuk tuberculosis ni adalah mereka batuk tanpa henti. Batuk yang sangat lama. Jadi that's why orang kata kalau batuk dalam 3-4 hari tu normal. Tapi kalau dah berlarutan sampai 2-3 minggu, sila pergi ke hospital untuk dapatkan ujian. Cek sama ada kita ada TB ataupun tak. Okay. Jika tahap yang sangat teruk, dia akan sekurus ini. Okay, kenapa? Bakteria yang menyebabkan tuberculosis, dia akan membiak di dalam paru-paru. Sebab tu kesan terhadap manusia adalah manusia akan batuk. Sebab kita tahu manusia akan cuba untuk keluarkan bakteria tu daripada kawasan respiratory kita. Okey. Dan bakteria tersebut, dia bukan sekadar akan merebak di dalam paru-paru dia. Dan bila orang tu batuk, bakteria tersebut boleh keluar bersama dengan droplets batuk tu. Okay, apa yang bahayanya dengan TB? Okay. Walaupun satu daripada 10 orang yang kena TB ni akan betul-betul sakit, 9 orang yang lain yang nampak sihat tu sebenarnya, dia boleh spreadkan penyakit tu keluar. Okay, jadi kalau 9 orang lagi tu boleh pergi berjalan dan sebagainya, dia boleh pass bakteria tersebut terhadap orang-orang di sekeliling dia. Okay, that's why lah penyakit tuberculosis ni sangat susah untuk diubati. Okay, kat Malaysia ada banyak kes juga tuberculosis dan bila orang tu disahkan menghidap tuberculosis, dia akan dikuarantin. Okay, sama macam kita sekarang dalam fasa kuarantin kerana COVID-19, right? Okay, tapi kalau macam tu lah sebab kita tak tahu bila mana bakteria tersebut boleh menjangkiti kita. Okay, jadi jaga kesihatan kalian. Okay, kita dah habis dekat tuberculosis. Mari kita teruskan dengan jenis penyakit yang terakhir iaitu sexually transmitted infection ataupun kita panggil sebagai STI. Okay, kalau kalian dengar daripada nama dia sexually transmitted infection, bermaksud dia adalah salah satu penyakit yang hanya boleh menjangkiti orang melalui seks. Okay, jadi dia ada microbes yang boleh menyebabkan STI dan microbe tersebut hanya boleh pergi dekat orang lain melalui seks. Okay, antara contoh penyakit dia adalah chlamydia dan gonorrhea. Chlamydia and gonorrhea. Okay, apa kesan STI kepada manusia adalah dia boleh
mempengaruhi conception, iaitu macam mana seorang tu nak start mengandung. Ingat balik conception tu apa. Okey, perempuan dengan STI tak boleh mengandung dan dia boleh menyebabkan infertility, iaitu kemandulan dalam dua-dua lelaki dan juga perempuan. Okey. Itu adalah penyakit STI dan anda lihat pada gambar ini adalah kondom. Jadi, kalian kena tahu untuk mengelakkan STI daripada menjangkiti orang lain, seseorang itu kena praktis safe sex ataupun kita kata seks yang selamat, iaitu menggunakan kondom ataupun tidak mengamalkan seks secara rawak, random sex. Okay, kita tahu apa yang, kita sebagai orang Islam, kita tahu apa yang halal dan apa yang haram. Jadi jangan buat yang haram. Sebab ini antara balasan yang Allah boleh bagi jika kita melanggar perintah dia. Okay. Jadi, untuk pelajaran kita pada hari ini, kita tahu infectious diseases yang bermaksud penyakit yang boleh menjangkiti, penyakit berjangkit can damage health, slow growth and disrupt students' education. Okay, dan penyakit STI juga can cause infertility or be based or to be passed to a baby during birth. Okay, untuk STI agak tambah sedikit. Kalau satu mak dia memang ada penyakit STI waktu mengandungkan baby tersebut, bila baby tu keluar daripada rahim ibu dia, anak itu tersebut dia akan directly ada STI. Sangat kesian. Okay, jadi jaga kesihatan kalian. Mungkin untuk habis selesai topik kita pada hari ini, untuk lebih memahamkan kalian, kalian buat latihan yang telah disertakan dan anda boleh bertanyakan soalan kepada akak ketika sesi Zoom nanti. Terima kasih.